Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Kumantong bahagian 5. Kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kumantong 5. Bangkok, 15 Mei 2006. Tuan Ali Syupuruk, Jawatan Ekspor Negara, meninggal dunia semalam dan akan dikebumikan dalam upacara penuh. Beliau yang selama setahun koma telah menghembus nafasnya dengan tenang dan upacara pembakaran akan diadakan 15 hari kemudian mengikut adat istiadat Buddha. Catre Moyok terkaku melempar akhbar berkenaan ayahnya yang mangkat semalam. Ibunya, Puan Visha Karangge, duduk diam di kerusi roda dan kebingungan. Dia bercakap seorang diri dan menangis hibah. Abangnya, Shakaronalis Syufuruk, tidak keluar dari bilik. Dia sudah tidak normal. Matanya terbeliak memandang ke atas dan kadang-kadang terjerit melolong sendirian. Ayah! Ayah! Berikan aku nama. Berikan aku nama. Lantas makhluk itu menggigit kaki kirinya dengan kuat. Shakaron menjerit-jerit dengan kuat. Tapi tiada siapa melayannya. Ialah semua orang tidak nampak apakah sebenarnya yang berlaku. Sampre datang dengan wajah suram namun cemas. Sepanjang kakinya melangkah masuk ke rumah agam. Dia melihat budak lelaki berwarna biru dan bermata bulat memandangnya dengan tajam dari berenda kaki 5 atas banglo mewah mereka. Sudah setahun dia tidak masuk ke sini. Namun kerana ayahnya meninggal dunia, digagahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Di lehernya, dia memakai rantai Buddha pelindung dari roh jahat dan makhluk halus. Dia bersalaman dengan adiknya Catre dan mencium ibunya yang sudah tidak betul. Mayat ayah mereka tidak dibawa balik, tetapi diletakkan di wat untuk didoakan selama 15 hari atas permintaan keluarga mereka. Ketika sudah tenang, Sampre mendekati Catre yang memandang kolam renang mereka di luar rumah. Catre, ada kakak mau bincang dengan kamu dan kakak harap kamu pertimbangkannya ya.
Catre memandang sayu kakak kesayangan dia ni. Satu-satunya kakak yang baik dan rapat dengannya sampai besar. Kakak tahu kamu tidak percaya kuasa galap, sihir dan hantu. Kakak mengalaminya. Dan kakak yakin yang keadaan malang yang menimpa keluarga kita ini disebabkan sihir manusia yang berniat tidak baik terhadap kita. Catre memandang kakaknya. Kakak percaya semua itu, Kak? Diam, Catre. Jangan mempersoalkan kakak. Kakak harap Catre memakai pendinding. Kakak takut dengannya. Walaupun kakak pindah jauh dari sini, dia berlegar-legar di luar pagar rumah kakak. Kakak sudah sembayangkan rumah kakak guna biksu. Kakak harap Catre carilah tuk guru membantu kita tuntas masalah ini. Kemudian Sampre memeluk adiknya. Dia mengucapkan selamat tinggal. Dia segera berkemas, memegang tangan anak-anaknya dan berlalu pergi. Suaminya cuma memerhati Catre dan berharap Catre faham keadaan keluarga mereka. Catre menyangka yang kakaknya akan tinggal di sana selama 15 hari. Dia bergegas menemui kakaknya yang sudah berada di dalam kereta sebelum meluncur pergi. Kakak, maafkan Catre, Kak. Saya harap kakak tinggallah di sini dulu. Bantu saya rawat ibu dan abang. Kakaknya menangis teresak-esak. Dia sambil menyapu air matanya, dia memandang Catre. Kakak akan datang pada hari ke-15. Kakak takut dengan makhluk itu. Sambil memanjangkan muncung bibirnya menunjukkan ke arah depan. Sebelum berlalu pergi, Sampre menyerahkan kalung Buddha sebagai pelindung kepada adiknya. Kalaupun kamu tidak percaya setan, pakailah rantai ini untuk kakak. Ketika berlalu pergi, Catre merasakan kakaknya berkelakuan pelik dan aneh. Memang kakaknya tahu dia balik dari Perancis. Tetapi kakaknya enggan melawat dia. Cuma kerana ayah mereka baru saja meninggal dunia, maka dia gagahkan diri melawat adik dan ibunya. Dia menangis hibah melihat keadaan Shakaron dan ibunya. Namun, apakah yang mampu dibuatnya? Malam itu, pembantu rumah mengemas-ngemas ruang rumah. Tetamu banyak sudah balik, dan Catre dengan langkah keletihan menuju ke biliknya. Selepas mandi, Catre menuju ke katilnya dan mungkin kerana keletihan, dia tertidur. Catre mendengar suara ayahnya. Namun, kabus tabal dan pekat hitam melindungi mata. Dia berlari ke sana kemari dan cuba mengejar arah suara itu. Namun, tidak terlihat. Suara itu menangis dengan tangisan yang kuat dan kesakitan. Catre berlari kerana dia yakin suara itu datang dari arah depan. Dia mahu selamatkan ayahnya. Dia rindu ayah yang semasa hidupnya seorang yang periang walaupun tidak banyak bercakap. Ketika menemui ayahnya, dia amat terkejut melihat keadaan ayahnya yang dipenuhi padang, pisau, jarum, paku, kaca di seluruh tubuh badan. Ayahnya diikat pada sebatang palang dan kedua matanya ditusuk kaca botol dan dibiarkan tertancap. Ayah! Catre terkejut, hampir pingsan
dan terbangun dari tidur. Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Chatre bangun dan menuang air dalam gelas dan meminumnya. Seluruh tubuh badannya habis bermandikan peluh. Inilah mimpi ngeri pertama selepas dia habis grade tempoh hari. Kali terakhir dia bermimpi ngeri 6 tahun yang lalu, selepas habis peperiksaan untuk penilaian akhir program master dia. Dia mencuci muka dan kemudiannya terpelanting terkejut melihat budak kecil berwarna biru di belakangnya. Selepas diamati, dia yakin tiada sesiapa pun di sana. Dia keluar dari kamar mandi dan turun ke bawah rumah. Beberapa pembantu duduk bercerita dan pengawal berdiri-diri merokok di luar rumah mereka. Tuan mau makan? Tidak payah, Bu. Cuma minta segelas kopi panas. Chatre membuka handphonenya dan menerima mesej SMS. Dia diperhatikan betul-betul. Itu adalah kekasihnya, Ramashyana. Shana memaklumkan dia akan sampai di Bangkok esok dan langsung ke rumah mereka. Dia tinggal seketika sampai hari pembakaran dan pulang ke Perancis. Dia minta Chatre menyediakan bilik untuknya tidur. Chatre reply dan mengatakan okey. Dan Shana boleh tinggal mana-mana bilik di rumah mereka yang besar lagi mewah. Keesokan harinya, Shana tiba di rumah Chatre. Barang-barangnya dikemaskan dan dihantar ke sebuah bilik khas untuk dia. Shana memeluk Chatre dan menangis hiba. Dia berharap betul dapat menemui ayahnya Chatre, namun tidak kesampaian. Hati perempuan memang rapuh betul dan mudah tersentuh. Ketika berjalan untuk menukar pakaian, Shana melihat budak kecil berwarna biru berlari menuju ke bahagian atas rumah. Lama dia perhatikan. Kemudian, dia memandang seluruh rumah dan terkejut. Dengan pantas, dia masuk ke bilik tidurnya yang telah diatur oleh pembantu rumah Chatre. Tidak lama kemudian, Shana keluar dan berbual-bual dengan ramai tetamu yang datang berpusu-pusu sejak kemarin dulu. Apabila dia tidak berbual, dia berjalan-jalan sambil matanya tajam memerhatikan seluruh halaman rumah. Tentu saja perangai aneh ini disedari oleh Chatre dan dia menegur kekasihnya itu. Kau tak nampak? Hei, merepeklah Shana ni. Sudah balik perangai lamanya. Dengan nada kelucuan, Chatre berlalu pergi, melayani tetamu-tetamu yang masih datang mengucapkan takziah. Kakak! Zzzz. Sebilah pisau hampir mengenai pinggang Shana. Dengan cepat, Shana membuka tangkal kuningnya dan menunjuk makhluk tersebut. Kerana tangkal itu bercahaya api, Kumantong terbirit-birit lari meninggalkan Shana. Siapa tidak kenal Shana? Selain doktor pakar yang hebat, dia diberi anugerah Sixth Sense yang tajam dan mampu berkomunikasi dengan para semangat. Bertentangan dengan Chatre yang percaya pada sains tulen, Shana yang seorang terpelajar sama status akademiknya dengan Chatre dapat mempertimbangkan bahawa makhluk roh wujud di samping ilmu sains. Ada sesuatu yang tidak boleh dijelaskan. Itulah prinsipnya. Ketika kecil, Shana hampir maut kerana lemas. Namun, roh
ayahnya membawa dia naik ke dasar sungai. Sejak hari itu, Shana berkebolehan menerobos alam gaib yang luar biasa. Shana melihat rumah itu bukanlah indah, tetapi dipenuhi semak belukar yang penuh dengan najis dan kekotoran. Inilah pertama kali selepas balik dari Perancis, dia melihat kembali dunia alam roh. Di Perancis, dia jarang bertelih muka dengan makhluk roh. Mungkin kerana Perancis kurang hantunya dan masyarakatnya tidak mengamalkan sihir. Memang ada gangguan selama 14 hari tinggal di rumah Chatre. Namun, Shana yang amat mencintai Chatre akan setia berada di sisi Chatre. Setelah upacara pembakaran mayat berakhir, petang itu Shana meminta izin untuk kembali ke Perancis kerana cutinya sudah hampir berakhir. Shana berpesan kepada Chatre yang tangkal Buddha yang diberikan kakaknya itu wajib dipakai oleh Chatre. Dia tidak mahu kekasihnya dilukai makhluk berdebah tersebut. Selama 14 hari di sana, makhluk licik itu tidak menampakkan dirinya kepada Shana. Selepas pulang, keadaan Chatre kembali seperti asal. Dia merasa jiwanya kosong sama sekali. Ketika berhayal itu, tiba-tiba datanglah tetamu tidak dikenali. Mereka itu adalah Tami dan ayahnya. Mereka memakai pakaian lagak orang kaya dan berjenama mahal. Oleh kerana disangkakan kenalan baik mendiang ayahnya, pembantu rumah menjemput dua beranak ini masuk dan dilayan seperti tetamu VVIP. Tami dan ayahnya bertatapan muka dan tersenyum manis. Mereka sudah berjaya memporak-perandakan keluarga ini. Ketika Chatre datang melayan mereka, ayah Tami berlagak dengan mengatakan yang dia kenal rapat dengan mendiang. Dia kononnya amat mengenali mendiang dulu, kini dan selamanya, dan tersenyum melihat putri kesayangannya. Tanpa rasa hormat dan malu, ayahnya mereka-reka cerita yang mendiang bapaknya berjanji mahu mengawinkan Chatre dengan anaknya Tami, si nenek kebayan itu. Tergamam Chatre. Yalah, inilah kali pertama dia berhadapan orang yang tanpa rasa malu dan segan mengajak dirinya secara bersemuka untuk menerima anaknya secara terus terang sebagai isteri. Tanpa tapisan. Dia mengumung-umung cerita fantasi yang direka dengan imajinasi tahap tinggi supaya Chatre percaya yang mendiang bapaknya memang berhasrat menyatukan Chatre dengan Tami. Chatre memang terkejut mendengar cerita ini. Tetapi mau rujuk sama siapa kebenarannya itu? Ibunya sakit dan tidak berapa jelas pemikirannya. Abangnya sudah shot setengah tiang. Dan bapaknya baru saja dimakamkan. Kakaknya Sampri sukar dihubungi dan sering berada dalam keadaan fobia yang maha dahsyat. Mungkin kumantong itu sudah mula mengganggu kakaknya pula. Chatre menamatkan perbualan dan meminta mereka beredar balik. Dia malas melayan kisah perkahwinan yang entah benar asal muasalnya ini. Dia meminta mereka pergi. Dia keletihan. Maka beredarlah dua beranak tadi dengan perasaan malu. Baru sebentar tadi angan-angan bakal menguasai rumah ini. Tiba-tiba pula Chatre minta mereka pergi. Chatre tidak akan berkahwin dengan
orang yang tidak dicintainya, walaupun diatur oleh orang tuanya. Baginya, ini zaman moden, bukan zaman klasik harus menurut saja kemahuan orang tua. Dan entah balau manakah lagi yang tidak sopan ini. Maksudnya Tami dan bapaknya. Ayah Tami pulang ke kampung malam itu juga. Baginya, Catret harus segera dikuasai sebelum sukar ditakluk kelak. Sebelum terlambat, ayahnya Tami akan mengilmu hitamkan Catre di bawah kuasa sihir handalan mereka. Gambar Catre dipotong dan kemeian dibakar. Jarum dipasang benang berwarna merah dan gambar Catre diikat bersama Tami. Mulalah mulutnya membaca jampi serapah. Dia menggoyang-goyangkan gambar di bawah asap kemeian yang berkepul-kepul naik ke udara. Tok Guru Long Sri Samanyuka terkejut dari meditasinya. Dia bangun dan bersila, membangunkan anak didiknya, mengemas barang dan berjalan kaki ke rumah Atuk Catre. Sebentar tadi, dia mendapat visi akan Catre yang diancam bahaya dan perlu tuntas menyelesaikan masalah ini sekaligus. Biar jangan ada orang menyusul sebagai korban daripada perbudakan Kumantong jahat. Dia memberitahu hal tersebut dari A to Z akan perkara yang bakal menimpa Catre kepada nenek dan atuk Catre dan meminta untuk dihantarkan ke sana. Keluarga Catre adalah orang alim warak dan sangat mempercayai para Sami yang bermakrifat tinggi dan berdakwah. Mereka amat menghormati Sami Tok Guru Long Sri Samanyuka ini. Tok Guru ini bukan calang-calang orangnya. Di sebalik berjalan dengan berkaki ayam, tiada siapa tahu dia pernah menjawat jawatan penting sebagai antara biksu senior di istana Raja Thailand. Dengan nilai rendah hati, dia mohon dilepaskan dan mengajar Dharma Buddha kepada rakyat miskin. Ada rumor mengatakan yang Tok Guru enggan dilepaskan kerana dia punya mukjizat menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia berkeras mohon dibebaskan sebagai Sami Diraja. Kita akan bersambung ke Kumantong yang ke-6 pada masa akan datang. Daripada Larry Raphael, based on true story. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.